Okey, kembali lagi podcast Borak Dalam Galley. Kita ada berapa jam lagi sebelum kita mendarat. Okey, Galley pun sudah latch secure. Okey. Passenger pun senyap. Semua tidur. Semua tidur. Tapi Alhamdulillah. masih menonton. Lama pergi Bangkok. Okey, bercerita pasal kisah yang selalu menjadi orang kata permintaan ramai lah. Kita kalau podcast seram ni memang ramai yang request, ramai nak dengar, popular. Abang kita sebelah ni pun popular pasal cerita seram juga abang baju merah kan. Baju merah dia tu lah. Baju merah ni. Yalah kan. Memang ni best. Betul. Tahu tu? Memanglah popular. Tapi kisah seram di airline saya dulu memang banyak lah. Airline. Tapi yang airline AirAsia ni jarang kedengaran. Adakah ataupun tidak ada sebenarnya, Man? Sebab korang short trip je. Tak ada Bukanlah nak mengatur kan. Kita ni tak mengatur lah dia pergi balik. Dia tak Tapi tak sempat lah kan. Ada hotel Jog on tu nak keluar. AirAsia X ada lah kan. Mungkin AirAsia X yang bermalam di hotel ataupun you ada ada dalam pesawat ke apa ke? Sebenarnya bila cakap pasal cerita hantu ataupun something yang mistik ni, sebenarnya dekat kapal terbang ni actually banyak. Okey, tapi yang saya nak cerita ada satu dua lah yang saya betul-betul kena, bukan dengan saya dengar daripada orang lain, tapi saya experience sendiri. Saya experience sendiri. Okey. Kejap. Abang dim the light bang. Dim the light. Okey, kita dim the light nanti post editing. Betul. Okay. Ini memang cerita kat Galley ya. Betul. Dia berlaku masa tu AirAsia ada dapat kontrak dengan tabung haji untuk kita hantar jemaah haji daripada Malaysia ke Jeddah ataupun Madinah. So masa tu AirAsia ada lease aircraft. Lease aircraft ni maksudnya dia sewa aircraft lah. Dia pajak aircraft tu. Aircraft tu daripada Air Atlanta. Maksudnya daripada luar lah. Kita tak tahu aircraft tu daripada mana, history dia. Masa tu kita kena operate 747 tapi 200 series. Kalau siapa-siapa tahu Google lah, 747 200 series, dia punya tangga tu spiral . Tangga dia tu bukan sekarang ni kalau 300 400 series semua lurus. Ni kan, tapi ini spiral. Itu old school. Memang aircraft betul-betul aircraft lama. Okey, lepas tu apa yang berlaku dekat kejadian ni tahun bila ingat? Masa tu 2000, tak silap saya 2002 2003 lah lama dah. Masa tu. Okay. Lama lah masa tu. Lepas tu dia haji ni dia ada dua phase. Satu phase kita hantar jemaah haji. Maksudnya kita ambil jemaah haji daripada negara kita, Malaysia, kita hantar ke Madinah ataupun kita hantar ke Jeddah. Lepas tu kita balik kosong. Okey, phase yang kedua, kita daripada KL kita kosong. Kita fly as a cadet, kita panggil the head crew. Yes, semua fly sana, lepas tak kerja, lepas tu kita balik jemaah haji. So dia berlaku bila tahu? Masa phase 1. Masa phase 1 ni masa tu AirAsia ada recruit flying father daripada airline mana-mana yang nak join AirAsia as a contract crew selama 3 bulan saja. So dia orang ada experience lah. Maksudnya abang kakak masa saya muda lagi lah. Saya muda lagi masa tu. Lepas tu dia dah bagi tahu awal. So saya punya purser ni, so every flight kita akan ada satu purser daripada Air Atlanta untuk follow kita. Dia ada juga? Ada. Untuk kawal aircraft untuk kawal aircraft lah. So dia akan ada satu. Daripada sana kita ada kita punya purser satu. Lepas tu kita punya leading satu. Jadi kita fly daripada KL, kita bawa jemaah haji. Tapi dia dah bagi tahu, dia dah bagi briefing. Masa briefing ke Asia kan, cabin crew, bila sebelum kita pergi flight tu kita dah debrief. Maksudnya kalau let's say kita jumpa any coin, benang ataupun apa rantai kabel semua terselit dekat every passenger per seat, jangan sentuh, jangan ambil. Okay, so what happened to dekat my team, one of the stewardess, okay, one of the stewardess ni tak tahulah dia terambil coin ke dia ambil apa masa kita buat cabin cleaning tu kan. Bukan kita buat, waktu tu dah sampai ke Jeddah. Kita dah sampai Jeddah, kita on the way balik. Kita on the way balik. Kita on the way balik, biasalah sampai Jeddah kita ada 18 hours transit, kita ada 24 hours. Okay, so kita ada maksudnya short flight, short stay dengan long stay lah. So kita ada short stay. So biasalah kita tapau shawarma, kita tapau biryani, semua nak makan dalam flight ni because balik kosong kan. So what happen is
dia orang kat belakang lepak 747 macam pada bola kan, kita dekat depan ataupun kita dekat galley tengah, dia duduk kat belakang kan, dia balik lepak-lepak tu tiba-tiba dia dah start macam dia start bergaduh dengan seorang cabin crew lelaki. Bergaduh lah. So kita pergi dekat dia lah, cakap, kenapa akak begini? Cakap, tak ada, dia ambil barang aku. Dia cakap, lepas tu cakap, barang apa kak? Ada, dia ambil barang aku. Oh, masa tu lah startnya, berdiri belum masa. Tengok tu. Tengok kamera, tengok. Dia lain. Kenapa dia? Sebab dia dah dirasuk lah. Dia masa tu kita tak tahu dia dirasuk. Kita ingat dia bergaduh. Okay. Sebab dia, because masa tu on the way balik kita tak kerja. Kenapa dia nak bergaduh, tiba-tiba nak bergaduh, dia tengah lepak kat belakang dua orang, tiba-tiba dia tengah bergaduh ni. Cakap lepas tu dia start menjerit. Perempuan lah? Perempuan. Kau ambil barang aku, kau tak bagi tahu kau ambil barang aku. Cakap, kak, apa kak ni kak, kita settle elok. Lepas tu Mak Saleh tu memang Yalah, tak tahu apa Mak lah. Saleh lah. Mak Saleh kan. Mak Saleh dia tak tahu apa, dia memang shock lah. Dia tengok, cakap, kau hantar barang aku sekarang, dia kata macam tu. Cakap, barang apa kak, saya tak tahu ni, saya tak tahu. Budak tu memang tak tahu apa-apa lah. Blur lah kan. Blur lah. Memang blur. Barang apa yang dia ambil? Memang blur sangat-sangat. Lepas tu kita macam terkejut cakap. Lepas tu bila dia start pergi terekam steward lelaki tu, apa lagi kita orang pegang, kak, kita pegang tak boleh. Dia orang kita pegang tak boleh. Dia kuat lah. Masa saya kurus lah. Tapi memang tak boleh. Kuat dia. Kuat lah. Lepas tu dia dalam satu flight masa haji tu kita ada dalam 12 ke 15 cabin crew depending lah. Sebab kita flying with different cabin crew. So semua datang kat galley tengah, galley B. Semua pegang dia. Kita letak dekat galley tengah tu, kita pegang dia, memang power dia tu lain macam. Dia start menjerit, dia start meronta, dia cakap, kau hantar balik barang aku. Dia duduk mention benda yang sama, which is kita tak tahu barang apa yang dia ambil. Barang apa dia ambil. Lepas tu kebetulan one of my seniors tu dia alim sikit lah. Dia alim sikit. Macam saya bang. So dia alim sikit. So dia ni apa semua. Pakai tudung. Masa tu dia bukan setakat Haji. Okay. Masa tu bukan dia setakat menjerit apa semua, tapi dia start gelak, start apa. Masa tu kita dah like best on the way balik, kita dah dim light, kita nak makan semua. Aku dah tahu light dim. Kita dah dim light, tutup lampu semua. Dia ketawa dengan dia apa semua. Memang panik lah kita. Habis berapa lama pegang dia tu? Lama juga. Lepas tu kita dah baca kita pergi cockpit. Mak Saleh tu pergi cockpit, ambil handcuff masa tu. Sebab kita turun bawah masuk balai. Sebab kita tak ada choice, masa kita ada handcuff, kita tak ada string lagi. Sekarang kita ada string kan. Dulu so handcuff. cakap kapten boleh tak ni emergency punya. Lepas tu balik kru kena handcuff kru dah maksudnya kena secure, tapi kita tak handcuff dia pun. Maksudnya just prepare kan. Just prepare. Lepas tu lepas lama tu one of the senior tu dia start macam buat something, baca-baca apa semua. Dia macam tak tahulah dia communicate macam mana. Settle down, dia calm down lah. Dia calm down. Lepas maybe 30 minutes dia dah calm down. Dia dah calm down apa semua, dia sedar. Bila dia bang sedar tu, sebab kita orang semua kat situ. Semua memang kita orang semua witness dia. Dia tak kerja. Kita memang tak kerja lah. Kita witness dia, cakap. Lepas tu tanya, kenapa semua kat sini? Kau dah makan belum? Dia macam tak tahu apa-apa. Lepas tu baru lepas a few days kita dapat tahu cerita, actually dia terambil something daripada dalam flight. Dia tak sengaja pun ambil. Dia kata dia terambil something dalam flight. Lepas tu dia terbawa. Dia kata sebenarnya dia tak tahu. Dia kata dia tak ada intention nak ambil pun. Cuma tak tahu macam mana dia terambil ke, macam mana benda tu suruh ambil ke, macam mana dia tak ni pun. Dia tak perasan pun benda tu, dia kata. So dia keluarkan benda tu dari bilik daripada beg dia. Baru okey. Apa benda? Barang tu? Tak tahulah, macam I don't know. I tak tengok pun sebab tak tengok sampai hari ni, tak tengok. Macam aku dah tengok. Tapi the moral of the story itu betul. Maksudnya kita ni hantar jemaah haji daripada pelosok negeri. Kita hantar daripada Kuching, daripada KK, daripada mana-mana. Lepas tu siapa-siapa yang buat flight haji ni dia tahu, because flight haji ni very tough. You kena ada extra passion untuk buat flight haji ni. Sebab apa? Sebab kita handle makcik-makcik yang umur 60 tahun, 50 tahun ke atas, tak pernah naik flight apa semua. Saya pernah ada experience ni cerita hantu tapi nak cerita sama. Boleh.
Pakcik, kita nak minum kopi ke tea? Kopi lah nak. Kopi. Sebab kita akan buka foil tu, buka plastik semua. Kadang-kadang kita busy, kita tengah bawa kopi tea dua-dua belah tangan kan. Pakcik, kita kopi, kita tuang kopi kita pergilah tempat passenger lain. Lepas tu pakcik nak kopi pakcik ni kenapa masin? Lepas tu tengok, lah pakcik letak garam lah kat dalam. Cakap ada pakcik, kesiannya. Tu that's why I say, kalau kita buat flight haji ni, kita kena betul-betul ada extra passion. Sebab apa? Sebab dia orang ni special. Nak pergi walaupun nak pergi toilet sama sekali kita kena memang follow. Kita kena memang keep our eye, follow belakang dia nak pergi toilet. Pernah terjadi kat flight saya turbulence masa kita punya phase 1 tu. Makcik ni dah tua dah. Maksudnya, and then every flight kita carry satu paramedic lah. Untuk hush flight kan, satu paramedic. So I bawa makcik tu daripada belakang. I kurus dulu tau, bukan tough macam ni. Tapi kurus, tapi I play sport lah. Keding lalu kan. Tapi I boleh angkat makcik tu daripada zone belakang pergi kat zone B. Angkat dia masa lepas bad weather, because dia dah muntah tak berhenti. Lepas tu bawa pergi depan, tukar seat, and then paramedic masuk air kat dalam dia. Tu experience paling orang kata tak akan lupa lah sampai bila-bila. Kau ada experience haji? Tak nak buat haji punya. Takut weh. Yelah. Waktu tu aku sendiri nak pergi ke Mekah ke Jeddah pun aku takut. Ini kan nak buat flight. Kau faham tak? Kejap lagi sebabkan aku dalam flight tu tak sampai dia orang kat Mekah ke Jeddah. Tapi my experience hantar jemaah ada banyak phase. Yang kedua, pertama pun saya dah pernah in fact my international last flight before I resign pun was Madinah. Tapi itu memang flight telur. Semua lelaki, sebab si budak tak boleh lepas ke Madinah. Azan. Kadang-kadang cerita pasal Madinah ni datang. Kita berehat seketika. Alright, okay. Jadi cerita pasal yang my experience untuk haji. Yes, yang last flight saya masa sebelum resign pergi Madinah lah. Itu masa tu dia punya yang best experience dia, masa tu orang semua dah balik. So maknanya kita ambil the very last batch yang jemaah. The very last batch. So Madinah masa tu was so empty lah. So empty. Masuk Nabawi, pejam mata sampai Raudah lah. Itu nampak orang soleh. Alhamdulillah. Orang itu soleh. Dia jumpa pintu terus. Kalau aku pejam mata pusing tu bang. Takut balik pintu belakang. Bukan, takut dia pusing je. Tak apa, nanti aku doakan kau sampai di sana. Sampai dah. Sampai dah. Okey. Okay. Dah sampai belum? Sampai. 5 kali kot dia buat bang. Itu putih rambut tu bang, dosa habis. Pahala je sekarang. Alright. Okay. Maafkanlah dia. Dia memang dia adakan letak kat sini, memang dia buat joke macam tu. Cantik rambut dia warna tu bang. Original ke tak? Soalan. Ni wax. Mana cerita aku tadi? Okay. So experience dengan passenger so far alhamdulillah tak ada yang mengarut-ngarut apa semua, tak ada. Alhamdulillah semua bagus-bagus. Semua yang meninggal pun tak ada. Yang semua behave lah. Behave. Memang alhamdulillah, seronok. Alhamdulillah. Okay. Itu saja ke cerita seram? Kan ada lagi cerita seram yang dia lepas actually pandemik ni sebenarnya banyak cerita mistik dekat airport lah. Sebab airport kosong airport kosong. Betul. Sebenarnya tapi I tak pernah ada experience lah. Ini semua cerita-cerita daripada report yang diterima. Report diterima daripada daripada pegawai engineer, daripada makcik cleaner. Macam-macam banyak cerita cleaner. Betul. Sebab dia orang, kami nak panggil anda akak datang sini. Kalau komen bercerita hantu kat makcik cleaner, dia cakap saya kerja cleaner, saya tahu banyak cerita hantu dia kata. Sebab dia orang ni special. Dia orang clean aircraft after 12. Betul? After 12 midnight aircraft balik pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi lah dia masuk aircraft. Masa itulah start cerita. Tapi masa lepas pandemik ni sebenarnya
aircraft AirAsia ni of course banyak lah. Kita tak fly. Jadi lama dah, 1 year or 2 year plus tak fly dekat airport. Even dekat airport sendiri pun kalau kita dapat actually terima cerita, kalau belah-belah JQ International kat KLIA itu kan, okay, sekarang ni sebenarnya dia ada pasal surah. Every time lepas midnight pukul lepas pukul 12 malam, diorang akan pakai speaker. The untold story. Dia orang akan pakai speaker, pakai surah, pasang mengaji, biar tak sunyi lah airport tu. Waktu tu lah. Sekarang ni tak diamalkan. Sekarang tak adalah. Dah banyak lagu dimainkan. Sekarang ni lagu dimainkan sebab sekarang ni bila kita dah fully utilize all the gate yang kita ada sekarang ni, alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi masa tu engineer cerita bila dia buat walk around, patutnya aircraft kan kosong. Tiba-tiba nampak macam macam imbasan pilot dekat dalam kokpit. So of course lah engineer ni macam pilot boleh adu raya. Kalau kita cakap pasal pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dapat kelibat macam pilot kat atas, macam mana takut. Sebab dia orang kena buat observation ataupun nak buat safety check, kena after aircraft tu dah on ground, aircraft tu dah lama dah walk around and everything, it's a part of dia punya duty. Masa tu lah dia orang nampak kan? Imagine pukul 1 pagi kau seorang-seorang berjalan kat dalam. Aku pernah masuk masa pandemik, masuk pergi dekat airport KLIA 1 lah, which is semua aircraft sekarang tukar nama bang. Terminal 1. Apa related dia bang? Sama je. Okay. Dan aku tengok memang sunyi lah. Memang sunyi gila. Sunyi sepi. Itu siang-siang hari. You just imagine malam. Tapi betul. Betul lah, pasang surah tu betul lah. Betul lah. Macam rumah lah, kalau kita tak stay lama, for sure akan ada entiti-entiti yang tak diundang akan tumpang, maksudnya sementara waktu. So sama juga. So masa kita lepas pandemik kita buat operation tu, after pandemik, AirAsia dulu kita punya SOP, one of kita punya SOP, after passenger semua boarding masuk semua kan, kita kena buat account manual. So bila kita kena buat account manual tu, kadang-kadang macam terlebih. Kita tak tahu passenger tu dekat mana. Sometimes kita delay flight because of the head count. Sebab kita tak boleh, kita head count tu prosedur, satu kru dekat depan, satu kru dekat belakang, kira cross each other, then report to each other. Maksudnya make sure dia berkira 2 kali, maksudnya kena tally lah. Kalau 180 lah kena ada. Ini tak, ni lebih. Siapakah dia tu? Siapakah dia? So kita selalu ada masalah-masalah yang seperti itu selepas waktu pandemik. Dan kita ada juga macam buat buat charter flight. Kita hantar kita punya special team lah pergi dekat somewhere lah. No need to mention kan special team lah. Lepas tu kita macam biasalah, macam haji. So kita pergi penuh, balik kosong. So masa balik tu semua kru duduk lepak-lepak kat depan. Lepas tu AirAsia punya galley pula, kadang-kadang kita ada dua oven je, satu depan satu belakang. So makanan semua kat belakang. So kita tengah heat makanan dekat belakang. Heat kita dah off. So kita lepak kat depan. Tiba-tiba oven on sendiri. Oven on sendiri. Lepas tu itulah kalau kita takut. Tapi betul. Tapi benda-benda macam ni actually kita sebagai kru memang bukan kita tak percaya, aku tapi boleh relate. Yes, kita boleh relate. Mesti boleh relate. Cabin crew mesti boleh relate kalau cerita-cerita yang betul. tiba-tiba oven berbunyi, tiba-tiba tiba-tiba call button teng. Yang itu janganlah. Aku pernah ada kapal inilah dia kan, kapal majikan aku dulu, ada this, ingat lagi, 54 Echo. Dia teng bunyi sendiri. So aku dia ada penghuni tetap. So aku dengan perasaan positifnya, short circuit. Tutup balik. Lagi tutup balik. Buat kerja teng lagi sekali. Lepas tu lagi hari kedua tu aku cakap dalam hati baca doa sikit, ayat kursi sikit. Jangan kacau lah, tak apa, jangan kacau ya. Okey. Jangan kacau ya. Okey. Lepas tu itu je lah. Diorang ni pandai pilih position diorang kan. Ada nak jadi galley, ada nak jadi passenger. Itu belum ada cerita dekat kerubang lagi. Kerubang apa ni? Kerubang tempat kru rest.
Okay. Kita dulu Asia flight to London. Kita ada kita maksud kita I rindu lah Asia fly London masa zaman-zaman tu kan. lah. So masa tu kita pakai Airbus 340. Kita boleh fly direct. So masa tu ada direct. kru bang lah. So kita kru bang dekat zon tengah tu. So every crew akan dapat 2 hours rest. Betul. So 2 hours rest. So biasalah kita tahu where is the key kan. So bila kita tentang rest tu, purser dah bagi kita punya apa tu allocation, jadual. So masing-masing rest lah. So bila kita first person turun rest tu, dia punya bulu roma tu sampai kat atas kepala. Aduh. Kita macam tak apalah, saya naik balik untuk kita Tak balik jadi. tak jadi. Tak apa, saya duduk dekat last row. Duduklah tidur kat rest dekat last row. Sakitlah buka belakang. jaket, buka jaket sampai satu level macam tu. Kalau nak rest, mana kita boleh rest dua-dua. Kita kena rest seorang-seorang. And then in between tu yes. Tapi ada juga stewardess yang hati kering. Waduh. Ada. Dia orang ni memang tak makan saman weh. Dia memang tak makan saman. Dia boleh berkawan. Dia boleh berkawan. Dia tak makan saman. Dia syak boleh turun tidur. Cakap macam mana kau boleh tidur? Tak ada apalah, nak kacau-kacau lah. Cakap Dia semangat. memang power Semangat. Semangat kekawangan tu tinggi Semangat dengan dia benda-benda macam tu. Betul. Semangat dia kuat. Tapi kalau saya better duduk kat gili belakang lah. Tidur kat gili belakang. Make sure passenger tak nampak kan. Ataupun kita buka uniform, kita buka jaket, kita pakai tak selimut supaya passenger tak nampak kita. Kita tahu kita tengah rest. Alright, itu kisah seram. Dan sekarang kita balik kepada inilah kebetulan kita masih lagi dikejutkan dengan satu peristiwa pesawat Malaysia Airlines berpatah balik dan buat landing daripada MH122 daripada Melbourne ke KL. Dikabarkan viral video yang ada passenger ni yang buat onar lah. Buat onar. Betul. Dan atas sebab-sebab onaran dia itu telah merisikokan flight itu, dan kapten telah membuat keputusan untuk berpatah balik dan keluarkan penumpang tersebut. Cerita dia macam mana bang sebenarnya? Okey, ini cerita ini bukan yang sahih yang saya terima. Bukan laporan. Ikut video-video tu, dia something wrong dengan this passenger. I tak tahu dia punya race, nampak macam India, Arab, tapi dia Muslim lah. Dia Muslim lah. Dan dia ada sikit pertengkaran dengan a few passenger, dan juga dia tak puas hati dengan a few cabin crew. So saya tak tahu apa kisahnya yang sebenarnya, tapi ceritanya apa tu? Tindakan dia adalah tindakan yang kita nak utarakan, kita bincang ini, tindakan untuk keluarkan dia, dan kita terpaksa patah balik untuk keluarkan dia walaupun kita dalam penerbangan. So this is yang saya nak utarakan kepada orang kat luar sana, yang sebenarnya kalau anda merisikokan penerbangan itu, jeopardize the safety of the cabin crew and the passenger, kita boleh buat tindakan keluarkan you all daripada pesawat. Kita landing lah dekat mana-mana. Kebetulan masa tu flight baru take off dekat dengan Melbourne lagi. Boleh je kita, kalau kita dah jauh ke, kita boleh cari airport yang paling dekat, kita landing, keluarkan you all dan hantar kepada pihak berkuasa. Okay, yang di sini yang juga ada a few words saya bagi tahu dekat TikTok dengan saya punya IG tu. Saya dengar abang. Betul. Cantik background abang kan. Mau lepas jogging ke? Pistol lah, bom lah, tapi apa hijack. Tapi ramai yang buat joke dengan aku, kalau jumpa kawan nama hijack macam mana bang? Boy, passion ni kan. Kadang-kadang aku panas juga. Tapi juga benda sebab dia orang tak ambil benda ni sensitif atau benda ni penting tau. Betul. Dia orang boleh buat joke lagi. Dan ingat tau, kalau korang panggil hijack dalam kapal pun, kalau orang lain dengar seperti hijack, anda pun kena keluar juga. Walaupun kawan anda nama Jack. Betul. Janji kalau bang saya kalau cakap saya nak makan roti bom pun kadang-kadang pun sama. Ya memang kita bergurau, tapi ayat itu dia boleh merisaukan. Boleh, betul. Dia boleh mengganggu ketenteraman passenger ataupun penumpang lain. Maksudnya ayat-ayat yang Brother Zarul cakap itu sebenarnya ayat yang kita tak boleh
tak boleh consider nak bergurau pun. Tak boleh. Tak Gurau boleh. pun dekat Jangan ada dalam niat nak bergurau ataupun nak mengutarakan ayat, tak boleh bang. Memang tak boleh. Memang bahaya. Because why? Kita kena tahu, kalau kita ni jenis yang apa orang kata, jenis yang penakut, kita kena fikir pasien-pasien lain yang dalam kapal tu macam mana. Sama macam kita ke tak? So that's why benda tu membahayakan orang lain. Bila membahayakan orang lain, orang start panik. Yalah. Dalam kalau contohnya seorang nak buat joke, bila dia start buat macam Huhua apa cakap dia kan. Bila dah start buat joke benda macam tu, bila pasien lain start panik, that's it. Tak, sebab kalau dia bergurau, kita tak tahu dia bergurau betul ke tak betul ni. Betul. Dia bergurau. Kau betul ke dia bergurau? Tak boleh. Ini salah bual nama dia, bang. Salah bual. Salah betul. bual tak boleh. Okey, tapi yang MH122 apa cerita dia, bang? Dia buat apa? Passenger tu? Saya tak tahu cerita yang sebenar, tapi dengar-dengar rumours-rumorsnya lah, dia something got to do with apa yang dia nak buat dekat aisle. Dia nak, tak tahu dia nak buat apa dekat aisle. Faham. Dan dia menghalang laluan dekat aisle tu, dekat jalan tu. So passenger lain pun dah marah. Dan dia menerbitkan satu rasa threat dekat betul flight tu. Passenger start defensif lah. Dan dia pun macam bukan salah aku, macam dia pun buat tak boleh ni. Dia dah macam merebak, macam membahayakan flight tu. Betul. Tapi kalau nak naik flight, cakap nak kahwin lain boleh. Tu lantak lah kan. Kahwin dua boleh. Kita tak ada masalah sebenarnya. Tapi macam awak tak ada yang pernah experience penumpang-penumpang yang macam tu? Bukan penumpang, disruptive passenger sepanggil. Ataupun kalau dulu kita cakap pasal Asia ni, Asia dulu masa first Tony Fernandez ambil take over Asia ni, kita tak ada seat number. Macam bas macam mana dulu lah? Macam mana you all handle dulu? Yang paling hebatnya passenger boleh tahu aircraft mana dia naik. Kita open bay dulu. Open bay, dekat zaman LCCT kita open bay. Betul. I rindu zaman tu. Lepas tu I love zaman tu. Kalau mana flight kalau siapa-siapa ingat zaman-zaman LCCT tu kan, kita open departure area. Lepas tu passenger okeylah, every seat dia ada dia punya ni lah. And then kita boleh nampak, kita boleh see through aircraft mana landing, aircraft mana parking. Passenger boleh tahu aircraft dia tu. Dia berdiri dah. Kita buka je gate, dia berlari masuk dalam kapal. Confident. Berlari masuk dalam kapal. Lepas tu kita cabin crew, free sitting. Passenger akan naik, my seat 3, this is my seat 4, my seat. Dia ambil untuk nenek. Dia ambil semua. Betul. Lepas tu on my flight incident, this lady lah, this lady. So dia masuk. No, I want to sit here. No, actually this passenger reserve already. No, it's my seat. Dia kata, no, you ask the passenger to make sure that they take, because this is first come first serve. Yeah, man, but they are stable with family. You have no ball. Dia cakap, I have no ball. I macam ada je ball akak. Jangan sampai adik tunjuk. I cakap, no ma'am, okay, this is kita punya rules. So first come first serve. Kalau let's say dia travel together, dia dah block seat, I nak buat macam mana? Because dia travel family lah, you kena consider lah. Ma'am seorang apa semua kan, boleh take any seat dekat belakang. Cakap dia kan. Dia terus pusing, duduk dekat belakang. Tapi ada dulu cerita-cerita mengatakan salah naik kapal terbang. Of course lah. Dah terbuka je tu, main naik je. Sekali tak check, ini kapal pergi mana? Dah sampai Ipoh. Ada dah sampai macam nak pergi Kuching tapi sampai KK. Ada pernah? Ada pernah. Ada memang. Zaman tu saya rasa ada. Masa tu sekejap. Tapi saya rasa kan zaman tu adalah zaman yang paling saya suka kot tentang Asia. Faham tak? Dia macam you pergi dekat garaj Tony Fernandez. Kan garaj dia letak kereta kan. Ini tak terbang. Bangga siul. Kan? Kemudian nak dapat tengok semua kerja transparent. Yes. Kalau nak menjerit dekat orang tram yang tengah ambil barang pun nampak. Kita marahkan dia. Aku pelan-pelan sikit. Betul tak? So I rasa waktu tu I macam paling seronok. Kemudian jangka masa kita nak ke gate, nak ke naik aircraft dengan balik adalah pendek bang. Betul tak bang? LCCT. Betul. Ya Allah, setengah jam tu kau sempat lagi daripada immigration tu kau berlari untuk masuk. Dengan parking susahnya. Parking waktu tu tak usah cakap. I think I love that situation lah. Kan? Daripada sekarang yang kena dengan yalah satu badan lagi menjaga airport. Dia tu boleh masuk apa orang kata Malaysian Time Tunnel. One of the harta pusaka Malaysia Airlines. Malaysia yang kita ada dulu, LCCT was the one yang
What wonderful life, bang. Betul. Tapi that's why I say there's a history yang everyone remember, including brother CK kan. Because why? Because benda tu semua Tak. Ni nak cerita yang dah sampai flight pergi Kuching sampai kat KK ni. Ada macam cerita. So bukan your flight ke? Tak, flight lain lah. Alhamdulillah saya tak. Tapi tak memang ada lagi. macam tu sebab memang kan, ada. Sebab apa? Sebab dia imagine macam ni. Bila kita lepas passenger, kita tak lepas satu gate sekali. Kita akan lepas 3-4 gate sekali. So bila kita lepas 3-4 gate, passenger akan scattered. Passenger akan pergi. Ada yang perlahan jalan perlahan, ada yang laju sangat. So ada yang perlahan tu tertinggal. Dia tengok passenger dia pergi interchange passenger tu, dia ikut, dia pusing. Maksudnya pergi Kota Baru, pergi Kota Kinabalu. Dia cakap, kenapa flight ni lama sangat? Sebabnya 40 minit ni dia 2 jam. Sebab itulah sahabat-sahabat semua, kalau naik kapal terbang ada announcement flight ini adalah ke Kuching. Tengok pada tiket tu. Selalu pun saya dah naik flight setiap masa, saya akan check betul announcement dengan kad saya. Dengan gate tu semua. Dulu tak ada gate tahulah. LCCT tak ada gate dulu kan. Itu yang betul terjadi. Kena alert betul. I suka LCCT waktu tu bang kan. Stewardess dengan steward berjalan bersama-sama dengan kita. Kan? Dengan kesibukan kereta, dengan waktu tu tak ada Grab, ada taksi. Kan? Taksi penuh kan. Dia orang pula pakai semat-semat, nampak peluh titik-titik buat macam. Tapi aku tengok memang masa tu Asia cabin crew berpeluh dia lain macam. Tapi memang kesian lah. Aku tengok pun kesian tau. Dengan dia nak pergi dia punya aircraft tu kena berjalan dengan tengah-tengah panas tu. Parking kat mana? Parking kat ujung. Itu adalah that's the biggest kita punya challenges bila you nak jadi cabin crew Asia masa tu. Sebab kita kena follow apa yang company tengah growing kan. Company tengah growing masa tu, kita pakai apa yang company pakai apa yang dia ada. Maksudnya nak save cost, dia nak save cost that. Tony Furness tahulah, cost is our enemy, always number one. Betul, kan. So bila kita cakap pasal LCCT tu, wah, semua orang zaman-zaman tu dia akan ingat. Ada yang benci, ada yang suka. Ada yang benci, ada yang suka. Betul, correct, agree. Brother CK cakap tu semua betul. Maksudnya bila kita buka, kita tengok tu, cabin crew berjalan, ground staff lain tengah buat kerja, kita tengok passenger lain berlari-lari, kita tengok passenger lain tolak wheelchair, semua. Masa tu kita boleh witness everything, boleh ambil video aircraft kapal. It's actually amazing kan sebenarnya. Kalau saya tak salah, LCCT adalah kepunyaan AirAsia lah kan. You all yang handle correct. So sekarang ni diorang tak boleh buat macam tu sebab dihandle oleh badan yang lain. Betul. Waktu tu ada banyak freedom untuk parking kat mana-mana, letak mana-mana bang. Tolong bawa balik kegemilangan LCCT. Apa jadi LCCT sekarang tu? Tak ada dah. LCCT kalau jadi tempat tak lain salah diambil alih oleh Alibaba Express. Untuk buat hub sebagai Alibaba online purchase kan. So apa-apa you beli online, dia akan buat hub Alibaba Express. So kalau kita pergi kat OLCC sekarang, kita boleh tengok ada Alibaba besar, dia buat dia punya warehouse tu is the biggest in Asia lah, I think. Alright. Okay. Waktu tu tak ada pun gate tutup 20 minit, semua orang dapat masuk bang. Betul bang, saya setengah jam waktu tu, walaupun setengah jam aku percaya aku boleh pergi ke gate 10 minit bang. Kau banyak experience dengan LCCT? Banyak bang. Betul. Suka, bang. Siapa-siapa yang tengok video ni, cuba komen kat bawah, siapa yang pernah ada experience dekat LCCT, komen kita nak tengok ni kan. Dekat Brother Zaro punya YouTube ni kita tengok. Alright. Okay, kita stop sekejap. Kenapa kau tak ada? Kita stop sekejap, lepas tu kita sambung betul-betul SCCT punya topik je. Okay, kejap. Kita sambung lepas ini. Low class lah. Kau kata low class lah sekarang. Cuk, sorry guys, sorry kacau tahu tengah shock tengok video kan. Tapi sorry, sebelum korang teruskan, jangan lupa untuk subscribe channel Zarul Umbrella. Kalau belum tekan butang loceng tu, tekan sekarang guys. Latest updates, notification, terus dapat, okay. Alright guys, sebelum korang bantai jom kita sambung tengok video Abang Zarul. Okay, tadi CK begitu orang kata beria-ria, bersungguh-sungguh nak sambung cerita Bahasa Inggeris dia apa? Bahasa Inggeris, low cost carrier terminal.
Betul lah kan? Ya, ya, betul, Kita betul, nak betul. cerita Enthusiasm. sejarah Okay, guys, LCCT. Saya rasa ramai yang ada sejarah dengan LCCT, ada cerita dengan LCCT. Begitu juga dengan Siki. Apa cerita kau dengan Dan clear the record. Abang Sarul tak pernah pergi LCCT rupanya. Okay, aku tak pernah, bukan tak pernah pergi, tapi tak pernah masuk gate nak pergi naik flight. Tak pernah. Kenapa? Masa tu Abang Zul tengah popular fly as a cabin crew Malaysia Airlines. Yes. So aku naik flight Pandang hina. bukan. Ya, aku tahu bang. Kau bang. Tak pernah pandang hina pun. Pandang tepi. Tapi betul ramai yang speculate, okay, kau cabin crew MAS tak pandang AirAsia. Tapi actually sebenarnya kita pandang AirAsia dari segi grow dia. Kita kat Malaysia airline dia kurang sikit perkembangan, tapi AirAsia laju grow. Tapi betul bang, itu kita punya history maksudnya daripada 2 aircraft 1 aircraft sekarang kita dah ada 130 aircraft. Maksudnya bagi Asia, walaupun kita operate dekat LCCT, tapi it's the biggest achievement untuk Asia. Dengar tak? That's why lah aku pada tu LCCT muncul tu, aku masih lagi dengan MAS. So apa saja tiket ke apa semua pakai MAS pergi, tak pernah jejak lah LCCT, tapi pernah lah pergilah hantarkan kawan ke apa semua, boleh lah pergi ambil lalu tahulah dekat luar tu dengan jam, dengan parking penuh dia apa semua kan, dengan panas dia. Bayangkan LCCT waktu tu kalau dia jual sate dengan bakso. Mantap bang. Kan. Tapi pengalaman kau dengan LCCT amazing. Amazing Amazing. Macam padang mahsyar. Kalau pergi waktu siang, panas tak terkira. Panas lah. Iaitu panas tu aku dapat gambaran dia tu macam mana. Memang panas. I nak tanya you kan, waktu tu kan steward semua diorang tak pakai jaket tu bang. Dia pakai baju putih kat dalam bang. Waktu tu lah nampak seksi kan, berpeluh-peluh, keti basah, semua nampak waktu tu bang. Dan kita rasa macam sangat dekat dengan kru-kru ni. Sebab kru AirAsia je kat situ kan? Tak ada yang lain. Diorang kat situ je bang. Panas. Dalam masa yang sama diorang tak boleh nampak murah. Faham tak? Betul. Diorang tak boleh nampak diorang seperti ke bus stop Kelang. Tak boleh. Diorang adalah cabin crew. Walaupun suasana dia bang, astaghfirullah. Tapi aku respect AirAsia punya cabin crew masa tu. Even though you all, yes, ada some kita yang memandang AirAsia ni macam low cost, macam murah lah. But then kalau tengok balik, rewind balik daripada dulu sampai sekarang, diorang masih orang kata membangun terus, berkembang. Korang cakap je AirAsia lambat, orang beli juga. Betul? Betul. Bila cakap pasal AirAsia, dulu AirAsia lambat. AirAsia lambat. Tapi Malaysia Airlines pun ada juga yang lambat. Ya. Kan? Tapi ada. Takkan tak lambat kan? Banyak kali lambat kot. Kan. Tapi orang tak. Tapi engkau ada experience tak yang dulu zaman-zaman cakap AirAsia lambat? Dihina dan dikeji. Ada. Sebenarnya kalau let's say kita cakap pasal netizen lah. Netizen ni boleh dikatakan termasuk dalam golongan adik-beradik kita, saudara mara kita. So kita panggil netizen lah, kan. So jadi komplain tu selalu ada. Selalu kita dapat, Asia punya flight ni asyik delay. Asia flight ni macam ni, macam bus lah, macam apa, tapi naik juga. Habis juga tiket aku. Komplain naik juga kan. Betul. Tapi kita, there's a normal kita tak boleh nak stop passenger siapa-siapa orang kat luar sana nak mengata, nak mengumpat pasal kita. Tak kisah, walaupun dia mengumpat macam mana pasal kita, dia masuk flight Asia, kita akan sambut dengan ceria balik. Kita beritahu cabin crew, passenger is always your biggest. Tapi dia banyak improve. Asia banyak improve dah. I tak tahu lah betul ke tak, rumours hazard lah waktu tu, waktu LCCT. Gaji cabin crew lebih tinggi dulu daripada sekarang. I don't know. Okay. Sebab dia pernah jadi kerja kat LCCT. Adakah kalau sebab anda berpeluh ketiak? Tapi diorang cakap waktu tu besar gaji diorang.
menyebabkan banyak migrate daripada jiran-jiran sebelah ke Asia waktu tu. Oh ya ke? Kata mereka lah. Masa tu kalau let's say because kita punya average gaji ni, kita tengok average, kita consider year punya timing lah. Maksudnya mungkin tahun tu in order for us to be one of the best low cost airline, so kita kena offer a certain amount untuk to get get everyone outsider to join AirAsia. So it's one of the kita punya factor jugalah. Waktu tu dia lebih tinggi bang. Waktu tu abang pergi LCCT tak ada sistem bang. Kalau abang jadi penumpang, kalau kau sempat rempuh kau ke depan. Tak ada bang. Tak ada sistem bang. Immigration kat situ kulang kabut kerja bang. Kan kapal daripada China, daripada India, daripada BKI, KK kan. Ingat senang dia nak tapis. Susah bang, dia biarkan je bang. Dia bagi keluar je bang. Kulang kabut bang. Yang tak jumpa pintu masuk, walaupun dah terpampang dah kat situ, yang itu tempat masuk. Itu pun pilot lagi bang. Yelah, tapi kadang-kadang orang kita pun dah tahu itu pintu masuk, kau pergi pintu keluar. Lepas tu dengan parking tak ada beratap. Saya suka LCCT. Panas. Saya suka. Sebab apa waktu tu lah dengar bunyi beg-beg tarik. Hebat bang. Suasana dia memang hebat. Asia dulu tak ada transport kan. Dulu MAS ada transport. Tak ada. Itu diorang kira macam. And then sekarang Malaysia Airlines pun dengannya dah tak ada transport kena bagi sendiri. Tempat makan paling hebat kat LCCT adalah Old Town. Penuh selalu. Old Town tu penuh. So kalau masa tu kalau flight delay memang tak dapat lah seat dia. Tak dapat seat dia bang. Penuh bang. Tapi nak tanya Aman, dia punya momen-momen yang boleh kau ingat, kau boleh share dekat LCCT tu apa? Dia paling best tu kita tengok bila passenger berlari. itu saya tak boleh. Itu paling best bang. Itu paling best sebab apa? Sebab you tak akan dapat tengok tempat lain. Dia punya scene tu memang ada dekat SCT je masa tu. Macam perak gila. Itu akan cakap peraknya kita kan. Ya, takut bang. Takut kapal terbang yang, tu terlepas. Yang bekerja-kejar ni nak dapatkan seat mana sebenarnya? Nak seat depan. Nak seat depan. Seat depan. Maksudnya konon-kononnya seat depan tu first class. Betul bang. Berlari bang. Itu belum kapal. Kau berlari tak dulu Mugi? Masuk kau berlari tak? Berlari lah. Kalau dah sikit cakap setengah jam lagi pun I boleh target sampai kat gate kan? Berlari bang. Tapi memang seronok bang. I cakap I rasa Tony kena buat balik lah. Tapi I rasa itu one of the cita-cita dia ada terminal sendiri, tapi kat Malaysia tak boleh buat kan. So kalau ada terminal sendiri, saya rasa dia sangat-sangat. Dan kita juga ada LCC. Kita macam aku yang Asia. Jangan marah LCCT Kota Kinabalu tak salah saya kan. Kita ada kan LCCT Kota. Oh ya. Kita ada kita panggil hubs yang dedicated untuk Asia. Oh yes. Saya kena. Kau macam melah bang. Stesen. Okey. Ni yang berlari tak habis. Berlari okey. Allah, excited je. Berlari dia setiap flight memang Setiap flight tu kita buka je gate tu macam ada sale. Pasti nak pergi. Oh, aku nak beli dulu. Black aku nak Friday beli dulu. Padahal pergi masuk dalam kapal nak booking tempat duduk. Nak booking tempat duduk sebab dia tahu kita free seating. Jadi itu yang dia buat. Yes, yang mana yang travel dengan family. Betul. Ya, yang mana travel dengan family tu anak-anak kena paksa. Oh, you lari dulu pergi booking seat untuk kita orang semua. Ya, waktu tu macam tu. Tapi yelah betul lah kalau imagine kalau kita berada di tempat penumpang tu kan, mesti kita ada idaman seat kita kat mana. Betul. Macam aku tak suka duduk tengah-tengah, cram babe. Aku suka duduk aisle seat. Aku mungkin akan berlari tengah juga. I suka tengah lah. Itu kau suka berimpit tak tahu kan. Kau suka berimpit, lepas tu kau suka ambil armrest kau seorang. Lepas tu kau pelan-pelan kau tolak armrest orang. Yes. Selalu. Itu matlamat bang. Itu matlamat. Aku tak suka duduk. Tapi abang dekat airline sebelah tak dapat experience orang berlari tu kan, betul tak? Tak ada, tak pernah. Itulah itu experience. Memang masa tu memang history lah bagi Asia kan. Bila kita tengok passenger berlari tu, kita orang kapal passenger dah berlari. Kita sebagai cabin crew ni panik. Cepat passenger datang. Ada tak yang berebut masuk pintu?
tak ada. Tak ada. Maksud naik tangga. Naik tangga. Maksud Oh, naik ya, tangga. naik Tapi tangga. tapi kita memang kita kena keep on eye. Kita punya apa tu Takut dekat PES ni safety takut kan. PES jatuh PES jatuh apa semua. Yeah. Memang ada security kat bawah. Tapi ada tak yang rank macam guard. cakap bergaduh tadi adalah. Adalah, Ada yang yang bergaduh sampai bergaduh serius punya ada. bertolak-tolak semua ada. Ada. Waktu tu is golden age for Air Asia lah bagi Yes. I. Dia Masa sangat-sangat tu- saya sangat admire Air Asia waktu tu lah. Yelah, Dan tapi waktu tu lah bang, banyak rumours macam kapal Air Asia ni 20 minit lepas tu take off. Sebab kita dapat tengok semua, dapat saksikan semua yang berlaku kat situ. So jadi kita menilai dan judge airline tu kat situ. Betul. That's how AirAsia make a history waktu tu. Sampailah sekarang. That's how orang takut dengan Air Asia. Waktu tu orang dah takut dengan Air Asia. kenapa? It become big. Dah tahu dah waktu Betul tu. betul. Mana ada airline lain yang orang berlari macam jualan Black Friday. Tak ada bang. Dan kita tengok LCCT tu kesibukan dia dibandingkan dengan KLIA jauh. Macam kalau masuk LCCT tu macam, "Woi, apa busy sangat orang ni." Ya. Tengok betapa banyaknya flight. Banyaknya flight Air Asia. Kemudian saya rasa sekarang kalau dekat terminal, kita rasa macam penumpang kena bekerja untuk airline. Dia kena datang 2 jam awal. Betul. Lepas tu kena ambil tiket. Tak ada tiket kau kena buat face recognition. Sekarang semua paksa buat face recognition. Lepas habis face recognition, you kena berlari ke gate. Kalau dapat J tak apa bang. Kalau dapat K, Tapi sekarang jauh itu yang tak boleh tahan tu. Yang sekarang masalahnya Terminal- Air Asia Terminal yang 2. K tu kenapa Terengganu je dapat K. K tu Kelantan. Yang Kelantan tu kau bagi K. nasib lah. Tapi okey apa, lagi selesa daripada tengah-tengah panas dulu. Kan? Tak bang, tengah panas dulu kita tak penat bang. Dekat. Sama apa? Tapi nak macam mana? Dah. Dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya is a layout of the airport. So layout the airport tu dia macam aircraft. Kalau kita perasan dia ada 2 wing macam betul-betul aircraft. Dia ada flyover tengah-tengah tu kan. So bila MAHB ni dia dah tetapkan gate key dengan air ni as a mixed departure domestic international. That's why kita pun Asia pun kena allocate passenger pergi dekat K sometime untuk sebab dia mixed departure. Mixed departure maksudnya kapal international and kapal domestik boleh masuk dekat gate tu. Macam tu. Kemudian layout of the aircraft, Layout of the airport. kemudian kena bagi tahu juga siapa yang mendengar Bazarudin podcast ni, kalau passenger anda dapat tiket boarding pass, ada beritahu gate J atau K, G dan sebagainya. Selalu kena check dengan monitor guys. Betul. Saya selalu dapat kawan-kawan yang macam aku dah tunggu 2 jam kat sini, kenapa kapal aku tak ada? Dia tak check, dia punya dah berubah. Patah Betul. balik jauh. Satu lagi siapa-siapa yang yang tak pernah ada experience flying kan. Contohnya kalau let's say fly international ke apa semua tu, kita nasihatkan datang awal. Maksudnya kalau travel dengan family, kalau dengan anak-anak apa semua kan, janganlah datang 1 jam atau 1 jam setengah. Betul. Nak departure. Sebab apa? Sebab you guys you need to think, kalau you bawa family, ada anak-anak, banyak benda you have to prepare kan. So benda tu akan jadi a little bit of messy lah untuk you sendiri. You know how to handle your children apa semua, tapi kalau let's say you tak particular on that part, kalau you tak consider on that situation, nanti you akan ketinggalan flight. So kita advise datang awal. Maksudnya lepak-lepak minum kat airport, because why, dekat KLIA itu basically you can get anything. Basically you can get anything. You can shopping dekat KLIA itu, you can do anything, minum, makan semua, boleh lepak, boleh tidur semua ada kat KLIA itu sebenarnya boleh buat macam tu. So in order for you to didn't miss the flight, datang awal. Kau dengar. Tapi betul. Kalau jadi LCCT tak payah datang awal. CCTV jangan datang awal, nanti airport penuh. Airport penuh, parking tak jumpa. Padahal settle bang. Abang Zarul ni tak pernah lah LCCT. Aku tak pernah merasa naik kapal Asia dia lalu ikut LCCT, tak bukan pernah. macam ni. Abang Zarul tak pernah rasa susah. Sebagai cabin crew, Abang Zarul tak pernah go aku through respect waktu kita susah. Waktu kita susah bila kita jalan dekat situ, berpeluh daripada ketiak ke belakang, berpeluh kat mana-mana, berpeluh. Lepas tu naik, lepas tu kena check grooming balik, passenger balik. Hello sir, welcome on board. Abang Zarul tak pernah macam tu. Yang saya suka dengan kapal Air Asia lah kan. Banyak betul aku promote dia. Air Asia, tolonglah sponsor podcast ni. Duk nampak sponsor podcast overseas je aku pukul sekarang kau kan. Okey.
Yang saya sukanya adalah bila you panas-panas tu, kapal Air Asia berkabus bang kat dalam sambut kita bang. Betul. Betul. Condensation. Betul. Sebab apa? Sebab bila dah landing, okay, the aircraft pressurized kan. So bila kita dah landing, in order kita nak tunggu passenger boarding tu kan, captain dah letak full throttle dekat aircon, bagi aircon sejuknya. Sebab apa? Sebab passenger dah berlari panas ni, masuk-masuk berkabus, nak cari seat pun tak jumpa. Mana punya seat Itu I rasa orang komplain pun bila orang ingat kabus tu, orang berpatah balik dengan Air Asia. Sebab airline jiran kita tak buat berkabus. Tak ada berkabus. I tak tahu kenapa bang. Sebab tu viral. Sebab tu bila masuk kapal, wow, amazing Asia. Macam dekat Berasap-rasap. Berasap-rasap macam kat dalam awan dah bang. Kenapa jiran sebelah tak ada bang kapal terbang berkabus? Dia aircon pada lain, buatan lain aircon dia. Asia buatan lain. Apa ke pandang aku macam tu? Okay. Alright. Kita nak cerita pula pasal cabin crew sekarang ni. Kalau nak jadi cabin crew Air Asia ni, boleh sara nak bini tak? Oh, okay. Sekarang ni beza, brother. Sekarang ni Berbeza. Beza macam mana tu? Apa bukan nak potong? Boleh ke dalam podcast ni kita reveal gaji basic kita masing-masing? Boleh? Boleh ke? Tak tahulah you all. Berani? Okay, saya start basic saya dulu. Aku lupa aku tahu berapa. Okay, saya buka dulu Tolonglah jangan ban kita orang. Okay, basic saya 900. Okay, basic saya dulu starting 700. Okay, 700. Ya ke? Air lagi rendah. I think 400. Tak, bukan. 650 ke macam tu. Air 700. Abang tahu tak, orang kat luar tak percaya kita punya basic rendah macam tu. Betul. Actually memang basic SPM kan. Tapi sekarang dah 1,500 kan kat mana-mana pun. 1,500 because that's why after government dah announce, government dah set satu benchmark kerja kat mana-mana pun the minimum payment must be 1,500. So sekarang siapa yang kerja Air Asia cabin crew buat balik 5K boleh balik lah. No problem. InsyaAllah. Sekarang ni kita kerja cabin crew tak macam dulu. Maksudnya kerja cabin crew ni boleh dikatakan is a good career. Bukan boleh dikatakan, I can guarantee it's a good career for everyone. Maksudnya we don't talk about benefit. Maksudnya daripada gaji, kalau you gaji kerja you dapat gaji banyak. Kalau allowance banyak, and then kita punya sektor banyak sekarang. So sekarang ni gaji kerja as a cabin crew, boleh kahwin, boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh beli tanah kat kampung, boleh buat apa semua. It's basically tak ada restriction langsung ataupun tak ada hesitation langsung. Kalau you nak jadi cabin crew, you tak boleh buat apa-apa yang you perlu buat. Tak ada sebenarnya. Sebenarnya memang ada guarantee you fly as a cabin crew, you kerja as a cabin crew, you can guarantee to have a actually comfortable life. Dia macam tu. Kalau staff-staff bukan cabin crew yang nak jadi apa, itu you tak ada GTR under bukan Air Asia GTR bukan kita apa tu adik-beradik lah. Adik-beradik lah kan. Tapi benefit apa yang ada yang dapat staff Air Asia dapat? Mungkin tiket percuma kat mana-mana. Basically one thing kalau kita kerja Asia ni kan, satu memang kita akan ada FOC tiket percuma lah. So tiket percuma tu dia based on kita punya ranking. Maksudnya kalau kita as a normal crew, kita akan dapat berapa tiket. Kalau kita as a senior cabin crew, kita akan dapat extra 1-2 macam tu lah, lebih daripada amount biasa lah. And then kalau kita kerja management apa semua, akan dapat lebih lagi lah. Tengok kita punya ranking lah. So situ pertama, free tiket. Lepas tu kita ada unlimited ID90. Maksudnya ID90 tu discount nanti sampai 90%. Maksudnya unlimited tu maksudnya siapa-siapa contohnya kalau kita register under kita register mak ayah kita, orang tua kita, dia orang ni boleh travel unlimited, tak kisah. Tapi standby tiket nak ke mana-mana. Yes, standby tiket lah. Maksudnya ID90 tu maksudnya standby lah. Mana-mana pun. So tapi still lah, it's a privilege. Betul? Kan? For the family kan. So yang ketiga macam Asia ni so far alhamdulillah I kerja dengan Asia since Tony Fernandez take over Asia, kita tak pernah tak dapat bonus. Macam mana pun akan dapat bonus. Paling banyak kita, jangan pandang saya bang, saya tahu kita tak dapat paling banyak dapat token. I ingat token. Betul. sebulan setahun. Paling banyak kita dapat 6 bulan bonus daripada Tony Fernandez. Itu yang masa saya dekat MBS
kita jealous. Ah. Yang bab tu. Yes, kita jealous. Tapi bukan itu saja. Okay, benefit lain contohnya of course sekarang ni career enhancement macam saya cakap mula tadi kan. Macam-macam yang kita boleh buat dekat Asia. So kita daripada cabin crew nak jadi pilot pun boleh. That's a part of benefit because we cannot get from other company. Kan? Betul tak? So and then kalau let's say kita ada annual dinner sometime Tony kita Annual dinner diorang dulu sebelum COVID bang. Artis diorang. Bukan umbrella bang. Internasional. Bukan data bang. International. Antonasional. International. Siapa yang pernah panggil Avicii. Icon. Avicii. Yes. Lepas tu bukan tu saja. Kita punya lucky draw tu memang amazing. And then dia mana yang dah 10 tahun servis dapat jam mewah. Siapa yang 10 tahun kita dapat copak daripada Tony Fernandez. So kita dapat 10 tahun je. Kita dapat Dengar, kalau nak cari kejayaan macam ni lah, kau cari syarikat. Kita bukan cari, faham tak? Saya faham sebenarnya ada orang persepsi manusia yang Asia ni macam, I tak boleh lah naik flight Asia. Kan? Tapi benefit. Tapi sebenarnya benefit dia. Dan bagi saya, walaupun orang nampak saya cakap, yelah orang kenal kau, takkan nak naik Asia kot. No, bagi saya bayar itu yang saya dapat dan saya suka. Betul. Bukannya saya bayar tinggi, tapi saya rasa macam saya dapat kurang. My expectation never meet. Yes. Kalau dengan Asia, I meet my expectation. Betul tak? Betul brother Ziki. Kita sekarang Asia ni orang punya perception low cost service. Dia tak ada macam tu kita train punya cabin crew, kita punya low cost airline because why? Kita nak everyone ada can afford to fly. Tapi service bukan kita service low cost. Service first class. Don't worry, you masuk Asia, you nampak cabin crew muda, cantik, rambut blonde apa semua, and then that's what we can guarantee you. Itu yang you bayar, dye rambut dia orang. Yes. Jangan main-main dah. Tapi kalau saya nak komen pasal Air Asia, mungkin satu yang saya rasa makin lama Air Asia hilang di hati saya, tapi dia takkan jadi punca saya akan tinggalkan Air Asia. Iaitu, saya tak tahu lah, mungkin abang ataupun ada audience setuju dengan saya ke tak kan, adalah kita selalu pride dengan Malaysia hospitality, kita apa-apa kita ketimuran. Tapi announcement di AirAsia kerap kali sekarang, acap kali selepas COVID, kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Bagi saya it doesn't make sense bagi saya. Sebab macam saya fly ke Terengganu bahasa Inggeris, sampai bahasa Inggeris. Kemudian saya fly ke Johor bahasa Inggeris. Saya fly saya rasa hampir ke semua flight saya 90% dalam bahasa Inggeris. Saya rasa kebanyakan leading dia tidak fasih berbahasa Melayu lah. Sampai kita tengok nama dia orang dan sebagainya. Mungkin sebanyak ada yang luar negara pun ada. Sebenarnya kita ada recruit kalau ikut kita percentage, kita Malaysian paling ramai, and then second country yang kita recruit paling ramai is Filipino. Tapi it doesn't make sense. Macam debat kan. Tony kau dengar. It doesn't make sense because safety adalah untuk bagi orang faham lebih ramai. At least ada. Tapi brother CK ada valid point. Brother CK ada valid point which is we need to tell our crew to be more sensitive on the culture part. Contohnya kalau let's say kita fly domestic, tapi kenapa you nak kena buat announcement dalam bahasa Inggeris? Because why? Because safety is very important kan. Tapi you have valid point. I will take note on that. I tak tahu sebab I sebenarnya I about to send an email lah. Sebab macam I dah take note all the flight. I rasa macam it doesn't make sense dekat situ yang I tak rasa lagi welcome home. Benda tu dah hilang. Kalau dengan jiran kita, you always rasa welcome sebab priority bahasa Melayu. So kita akan cakap bahasa Melayu. Tapi betul. Bila sebelah ni terlalu moden sampai makcik kat sebelah pun macam tak dengar tu. Makcik faham tak? Lepas tu makcik, biarlah dia royak gapo-po. Tapi betul cakap tapi kalau fikir balik, tak siapa buat dengar announcement. Okay, kita tunggu cerita berhenti selepas ini. Tak baik lah. Okay, bye. Takkan jadi last. Okay, kita berhenti tadi kat mana announcement. Saya punya komen betul. Okay, domestik buat Malaysia punya bahasa Melayu punya announcement. Okay, saya setuju. Tapi tak ramai yang dengar pun.
Kadang-kadang Saya sokong, brother. Sebab apa? Sebab passenger ni kadang-kadang dia tak pay attention dekat announcement, which is sebenarnya announcement is very important. Especially kalau kita buat safety demo announcement. Because why? Because that's the time yang kita nak share dengan passenger how important is the safety bila kita naik pesawat. So tapi kalau passenger macam brother Zaro cakap tu, kalau frequent flyer dah selalu flight, alamak benda yang sama you naik, benda yang sama you pasang, benda yang sama, so people don't care about the announcement, which is wrong kan. Contohnya kalau tapi kita tak ada changes apa-apa lah on the safety announcement. Normally kita tak ada apa-apa yang drastic change dekat kita punya safety announcement. Tapi kalau kita tak bercakap dalam bahasa yang menunjukkan ketimuran kita, kalau tak cakap bahasa tu, macam mana kita nak grab attention, betul tak? Kalau bahasa tu lagi ramai flight local tu yang tak faham. Aku backup AirAsia sikit. Okay, go. Sebab AirAsia is bukan orang kata apa ke? Pembawa flag apa macam Malaysia Airlines, dia carry bendera Malaysia kan, which is benda wajib, kalau boleh wajib kena ada bahasa Melayu. Betul. Kat mana-mana pun kita kena wajib, buat domestik lagi lah kan. Betul. Tapi pada aku AirAsia dari kelonggaran dia lah, sebab dia bukan Malaysia faham kepunyaan. Tapi kalau saya back kepada safety yang tiap-tiap ya safety tu betul. Bila back pada safety, kita tak boleh pandang sebenarnya sama mungkin penyelesaian dia safety announcement dalam bahasa Melayu. Landing boleh could be dalam bahasa Inggeris. Macam mana Aman? Tak apalah, saya tak nak komen sangat. Sebab apa? Sebab yang ini PR dia tak lepas ni. PR dia tak bagi jawab dia. Sebab itu safety babe. Safety orang lain jawab. Kita panggil minggu depan. Sebab apa? Sebab tak nak jawab. Maksud tak nak jadi kontroversi. Tapi betul. Tapi kalau passenger always right. Passenger always ada because Brother CK we can say that selalu flying in Asia. So bila Brother CK selalu flying in Asia, Brother CK nampak apa yang as a cabin crew dulu, as a ex crew, and then as a passenger, apa airline kena improve. For example, kalau let's say kita fly dekat domestic, so kalau saya agree, tepat saya agree, saya akan take note dan kita akan beritahu. Take note ni kurang. So siapa-siapa komen kat bawah, kalau let's say you fly lagi dengan Asia, kalau fly kota baru, ada lagi cabin crew buat semua, ni tag Abang Zaro. kita ni lagi kan. Tapi itu saya rasa macam okay, saya setujulah Abang cakap dia adalah satu airline tidak membawa pembawa bendera. Pembawa bendera. Tapi kalau itulah filosofi company tersebut, saya agak kecewa lah. Kenapa? Sebab kita nak, the main thing about AirAsia is to be broad and betul. So ada sebab nama dia pun AirAsia daripada Asia bang. Tapi betul. Tapi jangan salah anggap, walaupun AirAsia kita masih berpegang kepada nilai-nilai murni bangsa kita, kita punya budaya. Tapi yang saya berbangga dengan AirAsia adalah hub di Indonesia. Walaupun macam mana pun hub di Indonesia, mereka masih dengan awak-awak kapal. Faham tak? Bahasa dia walaupun sejauh mana sabuk dia pergi, sabuk pengaman. So you rasa that kita pergi ke satu tempat tu, kita dah dapat feel daripada atas kapal. Kita tak rasa kita tapi kalau kita cakap pasal dari segi country, dia ada country punya regulatory. Maksudnya macam ni. Maksudnya kalau kita Thailand, kalau Brother Zaro, Brother Siki perasan, announcement safety you have to do dalam dua bahasa. Maksudnya you akan kena buat, contohnya ini tali keledar anda, and then kena bahasa Thai. Maksudnya dia tak boleh macam choose one language macam Malaysia atau macam Philippines. You can choose a language whereby your country tak ada restriction on that. Tapi kalau let's say in Indonesia dengan Thailand, dia tak boleh. Memang country dia memang strict to dua bahasa in order for them to make sure that semua passenger yang fly tu they understand. Itu dia punya regulation, country regulation yang airline kena follow. Maksudnya kalau kita fly daripada FD kan, kita akan dengan dua bahasa. Dia akan okay, ini tali keledar anda, this is your seat belt. Ini bahasa Thai. Dia akan repeat two times. Two times, yeah. Negeri Kelantan pun kena buat undang-undang tu bang. Kelantan. Pergi ke Kelantan, ini tali keledar anda. Hok ni tali keledar. Nak pakai dia masuk gini. Lepas tu bahasa Inggeris. Bagus senang. Nak cari ramai Kelantanis crew.
Aku kena masuk balik macam tu. Boleh. Untuk buat script announcement je. Okay. Ni berapa ramai tahun ni agak-agak next year nak ambil kru, berapa ramai lagi? Basically kita masih memerlukan ramai cabin crew. Aggressively massively buat recruitment non-stop. So sebulan tu kadang-kadang 4 destination. Kita pergi KK, kita pergi Kuching, kita pergi walaupun tempat yang kita tak pernah pergi, contoh Kota Baru dan Terengganu. Kita pergi juga. Kita pergi juga sebab apa? Sebab kita memang desperately kita nak crew. Tapi ini eksklusif lah dekat Brother Zarul. Wow, eksklusif. Okay, music eksklusif bang, ada tak? Yes, ada. Tengah main ni. Okay, Okay, yang ni breaking news bang, breaking news. Go. Alright, apa dia bang? On our history, kita tak tahu kenapa Malaysia ni dia tak ramai nak jadi cabin crew. Kenapa? Question mark, tolong komen kat bawah sikit. Sebab apa? Sebab kita kat Malaysia ni, kalau kita buat recruitment, orang yang sama je datang. That's why lah. Orang yang dah kau reject datang. Orang yang sama. Lepas tu cakap abang 9 kali 12 kali tu bang. Abang tu 30 kali. Abang saya ada dah 30 kali. 30 kali datang cakap saya macam bukan kita tak kesian. Kita kesian, tapi kalau let's say didn't meet kita punya expectation, memang susah lah for line to make decision kan. So maksudnya memang some people cakap kalau tak ada rezeki kita memang tak ada. Dia macam tu. That's why company sebenarnya terpaksa buka peluang ni dekat negara-negara yang kita fly, maksudnya AOC yang kita fly, maksudnya yang kita dapat agreement. Contohnya kita terpaksa pergi Thailand, kita terpaksa pergi Philippines sebab kita ada hub kat sana dekat Philippines, and then kita terpaksa pergi Indonesia sebab kita ada hub dekat Indonesia, to recruit and then bring them to be stationed dekat Malaysia. Dia macam tu. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia ni sebenarnya bukan tak ramai. Saya tak tahu, kadang-kadang ikut season. Kalau season tu maybe sekarang influencer kat Malaysia ni, for them working as a cabin crew ni bukan diorang punya they're not looking forward work as a cabin crew. Tak tahu kenapa. Because why? Maybe they have easy money. Buat satu content dapat duit, buat podcast dapat duit, buat content airline dapat naik airline free. Betul. Lepas tu duduk rumah je, tak payah buat apa, tak payah nak kena bangun tidur pukul 4 pagi, tak payah kena desap, tak payah nak pergi kerja, balik kerja nak tidur semua tak payah. So it's better diorang buat kerja apa yang diorang boleh buat. Mungkin orang dekat, that's why mungkin orang tak nampak kerja ni macam mana. Itu yang orang tak pandang. Saya tak pasti bang, kerana saya waktu saya rasa saya tak tahu tapi ini komen yang secara kenapa kalau rakyat Malaysia tak berapa suka. Sebab saya rasa pendedahan saya waktu sekolah rendah dan sekolah menengah, saya tahu pramugara tu apa, pramugari tu apa. Dan saya letak dalam cita-cita saya nak jadi pramugara. Tapi saya tak tahu sekarang ni macam mana sekolah mendedahkan kerjaya sebagai pramugara itu adalah sebagai satu kerjaya ke tak? Sebabnya tidak ada lagi macam orang cakap dalam media-media kita mengatakan yang okey, jadi pramugara dia punya life macam ni. Macam ni, kita dulu ada Awan Dania. Yes. That itu yang motivate budak-budak muda. Macam sekarang macam tak ada. Dia macam berkenaan dengan pramugara-pramugari tak ada yang digembar-gemburkan yang baik-baik itu. Yes. Tapi memang ada yang jumpa saya tanya kalau nak jadi sama ada Malaysia Airline ke AirAsia ke atau yang lain ke, saya memang akan cakap sama ada you AirAsia atau you pergi overseas. Dua je. Sebab bagi saya itu adalah yang kalau you nak jadi the best, you kena kerja dengan airline yang paling busy lah. Dan you dapat all the input. Dan you pergi broad. Tapi betul. Tapi sebenarnya itulah, mungkin betul Brother Zarul cakap, pendedahan tu memang kurang. That's why I said macam saya dulu pun saya memang zero. Saya tak ada knowledge langsung pasal kerja pramugara-pramugari ni. Maksudnya kita tak ada siapa-siapa yang family members. Siapa bagi tahu you nak masuk? Adik-beradik. I tak tahu. I kerja masa member masa kerja hotel tu. I tengah flip newspaper. Lepas tu nampak tiba-tiba Asia punya advertisement. Asia advertisement masa tengah kau tahu tak kerja apa waktu tu? Tak tahu. I have no idea. Kenapa nak pergi interview tu? Nak kerja. Because tengok gambar kapal terbang. Gambar kapal terbang. Because tengok gambar terbang, pergi interview. Oh my god. Dan lagi satu, training
Lagi satu orang sudah cakap dia rakyat Malaysia saya senang naik kapal terbang, tak macam dulu susah nak kapal terbang. Nak kapal terbang tu ibarat macam betul. Dia senang nak naik Air Asia. Macam dia orang ni sekarang dah senang naik kapal terbang lah. Ya kerja lain lah. So dia macam dah selalu tengok stewardess apa semua. Mungkin salah satunya lah. Yang tapi yalah, dengan menggunakan SPM level, kau boleh dapat gaji yang lebih tinggi daripada kerja di darat. Ya betul. Dan kena ingat bagi adik-adik yang kat luar yang 12 kali pergi interview ataupun yang tengah tengok Abang Zarul kan banyak komen, memang suka konten-konten. Jaga mata, jaga parut badan, jangan main bola maksud aku jangan main sukan-sukan yang kasar supaya benda ni you dapat jaga. Tak adalah patah tangan, sebab you kena tahu cita-cita you apa dan apa you nak jaga. Betul. Sebenarnya jangan give up because that's why kita cakap pasal pendedahan tadi. Kalau let's say you 13 kali, sebenarnya you kena kaji kenapa you fail 13 kali. Maksudnya kalau let's say you tak pernah tukar you punya attire, you tak tukar you punya style, you tak pernah tukar you punya the way you communicate, you tak ada different confidence level. Kalau let's say you betul-betul kurus, you tak pernah rasa macam nak ubah, nak bagi sadar sikit ke. So benda betul semua very important, which is tak ada orang yang fikir benda tu important for them. Bagi dia orang, I try. You can go interview berapa kali pun you boleh pergi. Tapi kalau you never never take into consideration kata you nak berubah ataupun improve yourself, you akan ada dekat same level. Maksud you tak achieve apa yang company nak tu. So benda tu susah. So adik-adik kat luar sana, so contohnya kalau let's say adik-adik fail ataupun you rasa macam you tak dapat, you kena tengok. You sekarang ni senang je, Google je, petik je macam mana cabin crew lelaki Asia look, macam mana cabin crew Asia perempuan make up, macam mana cabin crew Asia buat rambut, semua ada kat situ. Kalau let's say you nak survey adik lain pun, memang sekarang ni beratus video, beratus picture you boleh buat tu, belajar tutorial. Yes, Brother Zarul punya video Asia, correct, boleh tengok Brother Zarul punya video masa tu belajar. Kan yes, belajar and try to improve. Because why? Because sekarang ni interview tak ada, it's no secret anymore. Yes, whatever that we try to share dekat Brother Zarul punya YouTube tu, basically there's a step yang you kena follow, there's a step yang you kena tahu, and then there's a thing that you kena prepare before you guys coming for the interview. Very straightforward guys. Tengok Brother Zarul punya. Macam kalau you guys dah 5-6 kali, I think kalau dah 10 kali tak dapat tu, you better sama ada lupakan saja kerja ini. Kalau you nak dalam aviation juga, cari bidang lain, bukan aviation, bukan setakat kerja cabin crew saja, pilot saja. Malah lebih lagi di counter, customer service, macam-macam. Apa-apa Google saja. So yang 5, 6, 10 kali tu tak dapat, sabar ataupun lupakan saja. Sajalah. Ataupun jangan give up. That's why I said masa kita sembang dia Brother Zarul kan, Brother Sikit, jangan give up, tapi always kaji balik apa kekurangan kita, sebenarnya apa preparation, apa kelemahan kita yang kita kena improve in order for us. Sebenarnya kalau kita nak study pasal kita nak join Asia, kita kena study Asia ni suka kru yang macam mana. Kalau kita nak pergi Emirates you kena tahu Emirates punya kru macam mana. Macam maksudnya kalau very straightforward. Kalau bukan perempuan kalau cabin crew, untuk jadi cabin crew kat Asia, yang perempuan kena color rambut, kena curl hair. So benda tu is a must. So kalau you tak buat, kalau you still bun your hair coming for the interview, that mean tak baik kutuk ban tau. Bukan. Maksudnya banyak leading ban yang legend kan. Kakak kan angkat komen kat bawah kak. Dia tak masuk lagi Malaysia Airlines kak. Kita taruh dia kak. Tak, bukan. Maksudnya kena tahu apa sebenarnya company nak. Tapi kalau kat MAS adik nak interview, janganlah rambut blonde, kena reject pula. Betul tak? Betul. So adik kena follow the requirement by the company. Kalau pergi Malaysia Airlines kena ada lesung batu bang. Yes. Dia ban tu ada lesung. Lagi tinggi lesung dia, lagi dapat makastra. Lagi masuk community. Kan. Alright, sebenarnya kita sudah pun menghampiri minit-minit yang penghujungnya. Oh my god. Dan banyak input pasal cabin crew yang dah kita dapat daripada saudara Aman. Dan kalau anda ada apa-apa lagi, kalau tu nak cerita memang panjang podcast ni. So kalau ada apa-apa lagi persoalan-persoalan yang tidak terjawab dekat sini, boleh direct pergi Arman punya IG. Boleh mana? Boleh. IG ataupun TikTok. Kalau ada siapa-siapa tanya pasal
cabin Tanya crew. tau kawan-kawan, bukan pujuk rayu, ambillah saya aku dapat tahu tanya, jangan main kabel pula. Main kabel pula. Kan tak no bukan No. Macam boleh juga DM apa CK ke, dia tahu juga sebab dia bekas cabin crew juga. Dan saya berjaya konsak dan membantu dalam 2-3 orang pergi Asia punya interview dan diorang dapat. Alhamdulillah. Tak, Dan diorang sebenarnya flying. cuba Brother CK share sebanyak experience Brother CK jadi cabin crew tu. Sebenarnya apa yang Brother CK rasa is advantage for you to work outside untuk jumpa the rest of the people. Macam advantage kerja cabin crew ni apa sebenarnya? Which part? Banyak kot. Banyak, I rasa satu kalau advantage jadi cabin crew ni, salah satu advantage dia adalah you takkan give up dalam kehidupan you. Satu. Yang kedua, dia buka mata you pasal kehidupan yang lebih besar, lebih luas. Yes. Sebenarnya itu yang paling yang Bernilai dalam dalam hidup, and also is very very important kalau you nak jadi cabin crew, the value yang you tak dapat dekat company lain tu, there's a value. Maksudnya you can be independent, you can explore a lot of things in your life. From introvert people you boleh jadi friendly, you boleh jadi ni. Daripada grooming tak bagus, tiba-tiba jadi handsome. Itu benda tu you tak boleh dapat tempat lain. That's the best thing you jadi cabin crew. Macam tu. Jap, sebelum tu nak tanya. Kalau Asia, kalau kita orang zaman saya, panjang lagi 10 minit. Sikit. Okay, go. Kalau kita crew, kita young. Biasakan diri yang, betul ke bang? Betul kan? Yang tak kira lah lelaki perempuan. I rasa tu dah set Yang kau mana yang? Yang ambil air punya glove tu yang? Yang kau tolong buat kerja kau yang. Kan? Nampak manis. Asyik ada ke? Ada. Pagi ada apa? yang kaca yang sebegitu. So jangan salah faham, because itu culture cabin crew. Nak So dengar adik-adik baik. kat sana tu, that's why some people yang Ada baru, tanya DM yang kau ke pasal fresh, yang ni? yang umur 18 tahun. Sebab kan last week kita yang itu dia cakap, kan sekarang kan ada yang kecoh pasal dia dengan yang kan boleh set arrangement. Tapi I tak tahulah sekarang. Kalau Asia apa perkataan dia yang ke korang guna Ada. G ke apa? Tak ada. Babe. Kadang-kadang babe je. Sekarang ni babe lah. Sekarang ni babe. Sekarang ni babe. Babe, Kita babe, yang tolong pass mineral water babe. Tapi secara formalnya kita kena panggil ikut nama. sebagai yes. Di Malaysia Airlines Tapi pun pernah memang kan ada digalakkan. leading kan? Kak, kau ingat kakak kau? Ingat kakak kau siap bila bapak kau kahwin dengan bapak aku, mak aku kan? Itu kita Kadang-kadang. betul sebenarnya dia apa cakap tu kena ikut. Aku bukan abang kau, aku bukan Ya, kakak kau, bukan kakak panggil kau. nama. Ya, betul. Tapi bila kita once kita dah macam dah 3 kali 4 kali fly, Tak larat lah aku tak lah kan. kau Nama pula Lizawati. Cik Kamaro, Cik Zairul Kifli boleh ambilkan saya. Ya. Kemudian apa saya belajar dalam airline adalah bahasa tu, kalau kita nak tegur seseorang bila guna yang dan cakap macam tu, dia orang menerima lebih senang daripada Zakiah, apa yang kau buat tadi tak betul sebenarnya. Betul. Yang you tadi buat tak elok tau. Betul. Nanti you tak boleh yang nampak? Dah jatuh cinta. Okay, alright. Dah. Okay, sekali kena tutup Dah Jom. panjang sangat ni. Aku punya cameraman dah kematu dah. Kita dah sampai ke Bangkok. Kita dah flight landing ke Bangkok dah. Kita dah landing ke Ya Allah, Bangkok dah pusing Okay, apa-apa yang kita bualkan tadi sebenarnya kalau ada terkasar bahasa, kita salah cakap ke, sebenarnya kita nak create joke, kita nak happy-happy je, bukan bermaksud kita nak singgung perasaan siapa-siapa sikit ya. Kita saja nak gurau-gurau, just make kita punya podcast ni lebih lagi tak ada mengantuk kan. Ada mengantuk, santai, lebih terbuka. Dan apa gurauan-gurauan tadi tu hanyalah semata-mata gurauan, tidak ada kita nak betul-betul nak menyentuh perasaan ataupun nak menyinggung perasaan siapa-siapa. Okay? Maka akak pun jangan terasa. Jangan. Ini gurauan-gurauan saja. Nampak tak aku cover balik yang sikit buat sana. Okay. Okay. Nak cut ke tak tadi? Tak payah. Tak payahlah. Tak Kau payah. penat lah kau nak cut. Tengok Kau dah naik dah. Okay. Aku punya boleh cut dah naik 20 minit. Okay, tak apa. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi menonton podcast episod yang keempat ini. Lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang sudi like dan subscribe. Dan juga of course saya ucap terima kasih kepada
tetamu kita. Thank you. Terbaik. Saya Thank rasa you sebab ajak Arman, thank you. dan satu input, banyak input yang dapat diberikan kepada, especially kepada orang kat luar sana yang nak mengenali apa itu Kejaya sebagai seorang cabin crew, which is on Air Asia punya perspektif, point of view punya ni kan. Betul. Dan lagi kepada CK yang Of course pada saya. Kan tak pada saya. yang mendapat banyak request yang bang ambil CK jadi co-host lah, apalah apa semua kan. Ini semua untuk Tak. diamkan mulut korang. Tak, Korang bising lagi kat Tak, bawah. memang meletup. Dua ni memang best sangat kan. Kan. So saya berterima kasih juga kepada CK. Sama-sama. Dan semoga kita berjumpa di podcast yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan berhentikan kami. Tolong kami nak